أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا ingatkan tidur sebab semua baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Jalla jalaluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Syarril waswasil khannas. Minal jinnati wan nas. Surah yang paling banyak Nabi baca, antara yang paling banyak Nabi baca setiap hari adalah 3 qul. Sangat kerap. Sangat kerap. Tiap-tiap kali lepas sembahyang Nabi baca. Sebelum tidur pun Nabi baca. Yang kelima, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wa huwas sami'ul alim. 2 kali lagi. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wa la fis sama' وهو السميع العليم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Sekali je. Kemudian Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده ورضا نفسه
وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده. Zikir 11 tu 100 kali. 100 kali pagi, 100 kali petang. Sebab tu dia dinamakan himpunan zikir Rasulullah pagi dan petang. Nabi baca pagi, Nabi baca petang. Cuma banyak, sangatlah banyak. Kita ambil 20 sahaja. Zikir ke-12 4 kali. Allahumma inni asbahtu ushhiduk wa ushhidu hamalata arshik wa malaikatak wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Sekali lagi. Allahumma inni asbahtu ushhiduk wa ushhidu hamalata arshik wa malaikatak wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Dia 4 kali. 4 bilangan-bilangan tu bukan daripada Wadi Anwar. Bilangan-bilangan tu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nabi yang baca banyak tu bukan saya. Zikir ke-10 Nabi baca 3 kali. Zikir ke-11 Rasulullah baca 100 kali pagi, 100 kali petang. Itu bukan pendapat saya. Zikir 8 Nabi baca sekali pagi, sekali petang. Zikir 9 sekali pagi, sekali petang. Jadi nombor-nombor tu bukan dari saya. Kemudian kita baca zikir ke-13 untuk menjimatkan masa 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Zikir 14 yang tu waktu petang sahaja. Dia tulis pagi kan, tu salah tu. Petang saja, salah cetak lah. Zikir 14 sama macam 12. 12 baca untuk pagi, 14 baca untuk petang. Siapa yang mati pada hari dia menyebutkan zikir itu, maka dia diselamatkan daripada api neraka, siksaan api neraka. Zikir ke-15. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Zikir ni sangat power, nombor 15 ni, untuk keluar dari satu kesusahan yang besar dalam hidup kita. Ada kesusahan yang besar yang kita rasa tak ada jalan, maka zikir yang ke-15 insya-Allah penawar utamanya. Zikir ke-16. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Tak dengar bunyi pun. Pasal apa tak dengar bunyi? Pasal jarang baca. Pandai jawab. Semua sambung. Sekali lagi, supaya biasa boleh balik baca sendiri. Bacalah. Saya tak tahu nak pesan macam mana dah, tapi saya pesan bacalah zikir-zikir ni, doa-doa ni. Doa-doa ni semua daripada Rasulullah tau. Ni bukan Wadi punya zikir ni, bukan. Semua 20 ni daripada Nabi, mulut Nabi. Nabi ambil mana? Nabi baca buku ke? Bukan. Nabi ambil daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni doa ni. Kena faham gitu. Bukan rekaan Rasulullah ni. Ni bukan rekaan Rasulullah. Nabi belajar dari Jibril. Jibril diajar oleh Allah untuk sampai kepada Rasulullah, kemudian sampaikan kepada kita sampai ke pagi ni. Ni zikir-zikir ni bukan rekaan saya ataupun bukan rekaan mana-mana ulama. Kita
Kita baca sekali lagi zikir 16. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl ghalabatid daini jal. Jadilah bunyi jal pun di belakang. Zikir 17 kita baca 7 kali sekarang. Zikir ni penting. Zikir ke-17 ni siapa baca 7 kali, 7 tu Nabi suruh baca 7. Rasulullah sebut 7, bukan saya. Dan Nabi baca 7. Nabi yang baca 7 kali. Siapa yang habiskan 7 kali zikir ini, Allah selesaikan kerisauan dia di dunia dan di akhirat pada hari itu. Apa yang dia risau hari itu, Allah selesaikan, insya-Allah. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Lagi 6 kali. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul sambung elok. Sadaqallahul azim. Tu senangnya. Alhamdulillah. Zikir 18. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Bismillah. Yang tu sekali saja. Pagi, sekali petang. Zikir ke-19, Nabi baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Zikir ke-19, Nabi baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Semua zikir-zikir ni Nabi baca dengan kuat sehingga sahabat menghafalnya. Zikir-zikir ni Nabi baca dengan kuat sampai sahabat hafal. Ada satu orang kanak-kanak di rumah dia, dia tanya ayah dia, ni zaman Rasulullah. Ada satu orang kanak-kanak di rumah dia, dia tanya ayah dia, zaman Rasulullah. Dia kata, wahai ayah, zikir Allahumma afini fi badani, Allahumma afini, budak tu sebut sampai habis. Kanak-kanak tu sebut sampai habis. Dia kata ke ayah dia, kenapa ayah baca zikir ni pagi dan petang? Ayah dia pun jawab, kerana aku mendengar. Tengok jawapan, ni zaman Nabi. Aku baca Allahumma afini ni 3 kali pagi, 3 kali petang sebab aku mendengar Nabi membacanya. Ayah tu dengar Nabi baca. Maksudnya Nabi baca kuat ke perlahan? Baca kuat. Kuat sekira-kira orang kanan dan kiri dengar. Kuat maksud saya sekira-kira orang yang duk kanan Nabi dengar, hak duk kiri Nabi pun dengar. Nabi baca Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi samai. Kawan-kawan Nabi, sahabat-sahabat Rasulullah dengar dan hafal. Bila balik rumah waktu petang tak jumpa Nabi, dia baca di rumah sehingga anak tu hafal.
Ni zaman tu. Zaman hari ni, pak main Mobile Legend, anak pun main Mobile Legend. Sebab tiru pak. Pak ayat ketum, anak pun ayat ketum. Ni saya bukan buat contoh ni, saya jumpa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zaman Nabi, pak tu baca doa hak Nabi baca, anak pun hafal. Sebab apa pak baca? Pak kata, aku dengar Nabi baca pagi petang. Itu perbezaan suasananya. Ada kejadian curi motor, pak dengan anak curi. Dua-dua angkut motor tu, bekerja sama. Apa yang penting? Kerjasama. Siapa yang kerjasama tu? Pak dengan anak. Dia ajak anak pergi curi motor. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni bila kita mai ceramah, kita tengok suasana zaman Rasulullah supaya kita boleh tiru. Supaya saya boleh tiru, kita semua boleh tiru apa yang Nabi buat sehingga Allah menyayangi beliau. Apa yang sahabat-sahabat Nabi buat sehingga Allah menyayangi mereka. Walaupun mereka susah, tak ada pangkat apa, tetapi mereka diberitakan gembira oleh Allah, mereka ahli syurga. Kenapa? Sebab mereka tiru bulat-bulat apa yang Nabi buat. Zikir ke-20 dan yang terakhir. Pada pagi ini, sama-sama simpan buku zikir ni sampai akhir hayat. Mana tahu hari ni last mai ceramah saya. Ni main banyak ni Melaka lah, Pahang lah kan. Mata-mata kan. Kita tengok zikir yang terakhir. Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata 'ala ar-rushdi wa as'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wa as'aluka syukra ni'matik وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأستغفرك لما تعلم. Pakat merajuk ke? Baru teguk sikit je. Baca sekali lagi, kita baca sama-sama. Doa ni penting. Ni hak nombor 20 ni. Cerita dia, Nabi duduk dengan sahabat tu seorang je, berdua. Syaddad nama sahabat tu. Sahabat tu nama Syaddad. Tak ada lagi dalam Malaysia saya rasa nama sahabat yang hebat, Syaddad, lelaki. Nabi duduk berdua dengan sahabat ni, Nabi kata, wahai Syaddad, ketika kamu melihat manusia meninggalkan Allah, manusia meninggalkan akhirat, manusia tinggal semayang, manusia kejar dunia, Nabi kata baca doa ni. Ini doa nombor 20 ni. Kita duduk zaman ni lah. Zaman manusia meninggalkan akhirat ni, zaman ni. So, ini doa dia. Hak ke-20 ni, doa untuk Allah pelihara iman. Yang ke-20 ni supaya Allah pelihara iman saya dan kita semua. InsyaAllah. Kita baca sekali lagi. Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata 'ala ar-rushd wa as'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban salima ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim.
Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pagi ni kesempatan sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Ramai yang hadir memenuhi Dewan Akademi Darul Ilmi pada pagi ini untuk ceramah dua kali sebulan. Orang panggil dua apa? Dua bulanan. Ceramah 2 bulanan di sini. Dan ceramah minggu ni kita hadkan bas 5 biji sahaja. Ceramah minggu ni kita hadkan bas. Kita hadkan bilangan bas. Kalau tak had, dia sampai 35 biji. Tak ada tempat parking. Dan minggu ni kita hadkan 5 biji bas sahaja. Sebab apa? Sebab kita ada tetamu daripada penerima bulanan NGO saya sendiri. Yang hadir hari ini 80% adalah penerima bantuan tunai bulanan. Pagi ini kita ada sedikit bantuan yang akan disampaikan oleh penaja daripada restoran Tong Notai. Saya daripada dulu sebut 4 tahun dah tak boleh sebut-sebut lagi. Hari ini pemilik restoran datang ke sini. Mereka aktif memberikan bantuan kepada PKU dan juga kepada pelajar-pelajar di sekolah kami ni. Alhamdulillah, selamat datang. Kita juga ada wakil daripada Kolej Politek Mara Al-Ustaz. Tuan pengetua kah? Pengarah? Ada? Tak ada? Ni wakil guru kot. Pengajar. Pensyarah bersama pelajar. Kemudian kita ada muslimin muslimat penerima bantuan bulanan Pertubuhan Khidmat Ummah Kuala Muda. Alhamdulillah. Seterusnya kita ada tetamu 5 biji bas daripada Melaka, Pulau Pinang, Kuala Lumpur, daripada rombongan ibadah dan riadah Sungai Petani pun ada, Kedah. Dekatlah ni. Jadi selamat datang kepada semua. Terima kasih kepada semua yang hadir. Semoga Allah SWT jadikan pertemuan kita pada hari ini pertemuan ikhlas dan pertemuan yang mendapat redha Allah SWT, dan juga pertemuan yang akan dikira oleh Allah SWT sebagai hubungan silaturrahim ataupun ukhuwah, hubungan saudaraan dalam Islam yang akan ditimbang sebagai amal kebaikan di mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Ni bateri ke apa ni? Cuba tengok. Mic ni jelas dah, cuma dia bunyi sikit. Saat kita tengok bateri ke tak. Tuan-tuan belakang boleh dengar tak? Boleh dengar tak? Angkat tangan. Kalau dengar, angkat tangan. Kalau tak dengar, boleh lena. Yang tu dah sonoknya. Okey? Okey, baik. Nampak muka saya bercahaya tak? Bukan cahaya iman tau ni. Lampu ni selalu tak pasang. Hari ni depa pasang tu. Hak tu duduk tengah tu. Dia suka menambah ni. Haji tu. Lampu tu dia pasang nak bagi ni kot. Ni bukan cahaya iman tau ni lampu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tajuk kita pada hari ini ialah sahabat Nabi. Sahabat Nabi SAW. Ada di kalangan mereka yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala susah, fakir, miskin, tetapi mereka adalah ahli syurga. Mereka adalah ahli syurga. Satu dewan kenal kalau saya sebut nama sahabat Nabi Abu Hurairah. Semua orang kenal. Kalau tak kenal tu tak tahu no. Saya kata geram pula. Kalau sebut Abu Hurairah, saya yakin semua kenal lah. Kalau sebut Wathilah ibn Asqa', sahabat Nabi juga, yang tu tak ramai kenal. Kan nama yang jarang-jarang. Tapi kalau sebut Abu Hurairah, saya rasa semua kenal. Abu Hurairah ni satu hari orang pegang dia. Dia berguling-berguling dalam masjid. Orang pegang dia, 2-3 orang letak kaki kat kepala dia. Orang kata gila. Hari itulah, bukan tiap-tiap hari. Hari itu. Kemudian Abu Hurairah kata bukan gila. Aku berpusing, berguling-guling dalam masjid.
daripada rumah Nabi tu, ada tepi tu ada bilik Sayyidatuna Aisyah, sampai ke mimbar. Abu Hurairah berguling seorang-seorang. Dia kata, aku berguling beberapa kali ini kerana terlalu lapar. Kerana terlalu lapar. Bayangkan, dia masuk Islam tahun 7 Hijrah, Nabi wafat tahun 11. Berapa tahun dia dengan Nabi? Lebih kurang 4. Lebih kurang 4 atau 5 tahun. Tetapi dalam tempoh 4 tahun itu, sampai hari ini, 1447 tahun, Nabi meninggalkan kita, lebih kurang Nabi hijrah. 1400 tahun lebih kurang, Abu Hurairah memegang nombor 1 paling banyak riwayatkan hadis Nabi SAW. Dan dia ingat. Macam kita ingat nama anak sulung kita, Abu Hurairah ingat semua hadis Nabi hak 1000 tu. Lepas Nabi wafat, orang pernah uji dia. Lepas Nabi wafat, berapa belas tahun lepas Nabi wafat, orang uji dia sebab ada duk bunyi-bunyi betul ke dia hafal hadis Nabi. Uji dia untuk dia sebut 1000 hadis Nabi. Sayyiduna Abu Hurairah boleh sebut kesemuanya tanpa lupa. Dia duduk 4 tahun dengan Nabi, dia nombor 1 paling banyak hafal. Sebab itulah Abu Hurairah kata, waktu aku hidup bersama dengan Rasulullah, aku tidak mahu bekerja. Abu Hurairah kata, sepanjang aku hidup dengan Nabi SAW, aku sengaja tak mahu bekerja. Sebab aku masuk Islam lambat. Aku takut terlepas ilmu Rasulullah. Maka kata Abu Hurairah, dia melazimi Nabi SAW siang dan malam. Sahabat-sahabat lain pergi kerja. Sahabat-sahabat lain pergi mengembala. Sahabat-sahabat lain pergi ambil barang untuk berniaga. Sahabat-sahabat lain pergi bercucuk tanam. Semua ada kerja. Abu Hurairah kata, aku sengaja tidak bekerja sebab aku masuk Islam lewat. Aku risau aku terlepas ilmu Rasulullah. Maka aku melaziminya tengah hari, pagi, petang, siang dan malam. Akhirnya beliau jadi nombor 1 radhiyallahu anhu. Selepas Nabi wafat, kata para sahabat, selepas Nabi wafat, Abu Hurairah pun berkahwin. Selepas Nabi wafat, Abu Hurairah membina rumahnya untuk isteri. Selepas Nabi wafat, Abu Hurairah memperolehi anak. Dan kata para sahabat, selepas Rasulullah wafat, Abu Hurairah mempunyai pekerjaan sehingga akhir hayatnya. Baru kita faham, oh dia tak kerja sebab nak duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bezanya kehidupan para sahabat dengan kehidupan kita. Jadi Abu Hurairah dia susah sebab nak timba ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas Nabi wafat, Sayyiduna Abdurrahman ibn Sakhar, nama asal dia, iaitu Abu Hurairah. Beliau pun bekerja, ada keluarga, berkahwin, beranak dan mempunyai rumah dan harta. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, perkataan fakir dan miskin ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran lebih kurang 47 kali, lebih kurang. Disebut oleh Allah menceritakan tentang hak yang wajib diberikan kepada orang-orang yang fakir dan juga miskin. Satu hari Nabi balik daripada Isra' Mi'raj. Sebut Isra' Mi'raj, semua orang tahu. Peristiwa apa? Isra' Mi'raj ni peristiwa nak sebut bahasa moden hari ni, kalau semalam Khairul Amin dia belanja 5 tiket pergi Itali. Isra' Mi'raj ni tiket Allah Ta'ala belanja Nabi Muhammad pergi ke langit 7. Pergi ke langit 7. Masuk syurga,
tengok keadaan neraka, langit 1, langit 2, langit 3. Tuan-tuan, kita nak pi matahari, matahari boleh tengok tak dengan apa orang panggil tu? Tu stetoskop ke apa? Dengan teropong tu lah. Boleh tengok tak? Boleh. Berapa jauh matahari dengan bumi? Sangat jauh. Kalau kelajuan cahaya, kita naik kereta kan 100 km sejam. Kan? 180, 260 ada orang naik? Ada. Hak tu kalau jatuh tu, innalillah wa tak ada mengucap lah, senang kata. 280 kan. Kalau daripada bumi nak pi ke matahari dengan kelajuan cahaya perlu 300,000 km per jam. 300,000 km per jam. Tadi kita kat dunia berapa? 200? Kereta kan? 260 km per jam. 300,000 km per jam. Itu kelajuan cahaya. Perlu berapa lama? 6 minit nak sampai matahari. 300,000 km 1 saat perlu 6 minit. Jauh ke dekat? Jauh. Maka Allah SWT belanja Nabi, jemput Nabi bagi hadiah perjalanan daripada Mekah pi Palestin, Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Aqsa naik langit 7. Naik langit 7, habis langit semua. Habis langit semua sampai ke Sidratul Muntaha, sampai masuk dalam syurga. Nabi ronda dalam syurga dan Nabi melihat suasana dalam neraka. Masuk tengok. Saya baca maklumat astronomi, bintang ni, alam semesta, galaksi ni. Tak faham pula lah. Tapi seronok tengok tu, subhanallah. Galaksi ni yang luas ni, tuan-tuan, kelajuan cahaya 1 saat ni, yang 300,000 km sesaat. Kelajuan cahaya, laju dia 1 saat 300,000 km. Ada bintang di atas sana, ada bintang kalau nak pergi 1000 tahun pun tak sampai lagi kelajuan cahaya, 1000 tahun. Luas tak? Allahu Akbar. Nabi pergi atas tu lagi. Macam mana Ustaz? Wallahu alam. Otak tak boleh calculate. Nabi pergi atas tu lagi, habis langit pertama, habis langit kedua, habis langit ketiga. Subhanallah. Kemudian Nabi balik, ada beratus-ratus cerita. Antara cerita Nabi apa? Ittala'tu fil jannah. Aku ronda dalam syurga, kata Rasulullah. Kan banyak cerita syurga. Ada banyak kisah syurga. Ni buku dia. Ni buku saya. Tajuk dia Syurga. Lepas jual tak ni? Tak ada siapa, tinggal saya seorang dah atas pentas ni. Kena dah budak-budak ni. Hilang tapi kena TI dah kawasan. Ni buku syurga saya. Baru jual 2 minggu lepas kot. Ni pasal syurga. Nabi masuk dalam syurga, Nabi cerita pasal syurga. Subhanallah. Banyak saya masuk dalam ni. Tapi tak cukup sebab ni baru 100 berapa puluh 50 muka surat, ada yang siri 2. Ada dijual di luar sana. Kemudian Nabi balik ke bumi, Nabi cerita. Antara kisah yang Nabi ceritakan ialah ittala'tu fil jannah, aku ronda dalam syurga, aku tengok syurga. Apa ringkasan Nabi? Fara'aitu aktsara ahlihal fuqara, aku mendapati majoriti penghuninya orang-orang fakir miskin. Subhanallah. Seronok tak dengar hadis ni? Inilah berita gembira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat
kata Rasulullah, ramai penghuninya orang-orang fakir. Kemudian aku melihat dalam syurga, dalam neraka, fara'aitu aktsara ahlihan nisa, lalu aku mendapati banyak penghuninya daripada kaum wanita. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata para ulama, orang susah dululah, mereka tak sibuk dengan nak kejar dunia, mereka tak sibuk dengan, mereka banyak berada di rumah. Itu hak dulu. Banyak orang-orang susah, fakir miskin yang dulu, mereka banyak masanya di rumah, lalu banyak ibadahnya, banyak luangkan masa mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman Nabi, ada satu kumpulan orang susah duduk di anjung masjid Nabi, duduk di beranda. Tuan-tuan pergi umrah, ziarah Nabi di Madinah, tanya di mana kawasan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni satu kumpulan sahabat Nabi yang susah. Mereka duduk di anjung Masjid Nabawi, di situlah mereka tidur, di situlah mereka makan, minum, di situ mereka tumpang rehat. Tak ada ahli keluarga, tak ada rumah, dan tidak ada harta. Ahlus Suffah. Di Masjid Nabawi tanya mutawif kita, tang mana Ahlus Suffah duduk tu, tang mana? Dia daripada, nak cerita akan Kubah Hijau. Dekat Kubah Hijau kita solat kan, sah belakang tu. Kira boleh nampak Kubah Hijau tu bila dia buka bumbung tu. Dekat kawasan tu, yang kawasan bumbung terbuka tu. Kawasan bumbung terbuka pun banyak. Kan, saat lagi duk jumpa merata, duk sebut tang ni lah Ahlus Suffah duduk. Bukan, kena tanya. Sebab bumbung terbuka tu pun banyak juga. Dia ada satu tempat, belakang bumbung Kubah Hijau tu, ada kawasan terbuka tu, ada satu kawasan itu diduduki oleh Ahlus Suffah. Zaman Nabi SAW. Maka kelebihan pertama, orang-orang fakir dan miskin yang beriman. Orang-orang fakir dan miskin yang beriman, kelebihan mereka adalah mereka majoriti ahli syurga. Majoriti ahli syurga. Sahabat-sahabat Nabi yang nombor 1, nombor 2, nombor 3, semua jutawan. Sayyidina Abu Bakar jutawan, Sayyidina Umar jutawan, Sayyidina Uthman jutawan. Masuk syurga ke tidak? Masuk syurga juga. Maksudnya syurga ni untuk orang beriman. Orang kaya beriman masuk syurga, orang miskin beriman masuk syurga. Tapi banyak orang-orang yang Allah bagi kelebihan wang ni, dia tersasar masuk ke dalam neraka. Dan banyak orang-orang miskin, dia beriman, akhirnya dia selamat iman dia masuk syurga. Tapi tak boleh jumpa orang kaya, kita duk kata, ni perasaan di neraka apa ni? Bukan, sebab sahabat Nabi nombor 1, 2, 3 jutawan. Kecuali Ali bin Abi Talib nombor 4. Yang tu orang susah. Sayyidina Ali bin Abi Talib, menantu Nabi. Menantu sepatutnya kaya lah, Nabi presiden. Tapi Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah, Nabi boleh bagi harta sebab Nabi dapat harta yang banyak. Tetapi Nabi memilih dan menasihati anak dan menantunya. Fatimah, anak perempuan Nabi, binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Talib, menantu Nabi. Nabi sengaja tidak memberikan harta yang Nabi dapat begitu banyak kepada anak dan menantu dia. Satu hari, Sayyidatuna Fatimah ni, dia kisak tepung sampai lebam tangan dia. Kisak dengan raha. Kisak tepung ni, kita tak ada lah kisak beli tepung siap sekilo. Kan, duduk tang mana pun, mana ada orang kisah tepung dah. Kan, gaji 2,000 pun beli juga.
Zaman tu kisar tepung, air kena angkut jauh. 1 kilometer, 400 meter, 600 meter, Sayyidatuna Fatimah angkut air. Siapa Sayyidatuna Fatimah binti Muhammad? Ketua wanita syurga. Apa pekerjaan Fatimah binti Muhammad? Suri rumah. Suri rumah. Ketua wanita syurga. Mengangkut air buat kerja rumah macam biasa. Satu hari, tangan Sayyidatuna Fatimah melecur ataupun lebam sebab banyak buat kerja rumah. Lalu Sayyidatuna Fatimah yang dengan suaminya yang susah ni, Sayyidina Ali cadangkan, pergilah minta seorang pembantu kepada ayah kamu. Siapa ayah kamu? Rasulullah lah. Sayyidina Ali cadangkan kepada isteri dia, tak apalah, pergilah minta kat Rasulullah pembantu sebab banyak pembantu yang sampai. Lalu Fatimah pergi ke rumah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta pembantu. Nabi tak ada waktu tu. Yang ada Sayyidatuna Aisyah. Pesan kat Sayyidatuna Aisyah, bagi tahu bahawa Sayyidatuna Fatimah nak pembantu rumah. Sebelum malam, dekat-dekat nak malam ataupun sudah malam, bukan tengah malam lah sebab Nabi ni tidur awal. Rasulullah dan para sahabat tidur awal. Apabila malam, Nabi pun datang ke rumah anaknya yang susah tadi. Dengar ni tuan-tuan, perempuan semua. Nabi pi rumah Sayyidatuna Fatimah dan Sayyidina Ali, anak menantu yang susah. Nabi pun minta izin untuk masuk, lalu diizin masuk. Walaupun rumah anak sendiri noh. Yang buka pintu masuk terus. Kita tak tahu benda apa terjadi dalam tu. Kan, ada tamu ke, tak ada tamu ke, tutup aurat ke, tak tutup aurat ke, Nabi minta izin. Lalu Nabi pun masuk, duduk di antara Ali dan Fatimah alaihimassalam. Maka Nabi pun kata kepada Sayyidatuna Fatimah dan juga Sayyiduna Ali. Nabi kata kepada dua-dua orang, Nabi bagi nasihat kepada dua-dua orang, anak dan menantunya. Ala u'allimukuma tasbihan khairan mimma sa'altumahuma. Ala u'allimukuma tasbihan. Mau tak wahai Fatimah, wahai Ali, aku ajarkan kepada kamu satu tasbih lebih elok daripada apa yang kamu berdua minta, satu zikir. Khairan mimma sa'altumah. Nabi bagi harta kan? Nabi bagi yang ibadat? Nabi bagi akhirat, Nabi bagi ibadat, Nabi bagi zikir. Wahai Fatimah, wahai Ali, aku tahu kamu berdua minta pembantu sebab susah. Sebab Ali pun nak pergi keluar buat kerja. Sayyidina Ali antara pekerjaannya ialah dia mencedok air daripada telaga. Satu baldi air dikeluarkan, upahnya sebiji kurma. Itu antara pekerjaan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Tapi dia bekerja kah dia duduk saja di rumah? Bekerja. Dia susah kah dia kaya? Dia susah. Dia minta kah dia tak minta kat orang duit? Dia tak minta. Ali alaihi salam, menantu Nabi, menantu. Maksudnya yang duduk dalam rumah dia siapa? Anak Rasulullah. Subhanallah. Anak Rasulullah yang menyerupai akhlak Nabi. Fatimah ni, Sayyidina Fatimah ni, kalau dia berjalan, orang kata Rasulullah berjalan. Kalau dia berjalan. Kalau dia senyum, orang kata Rasulullah senyum. Sama Fatimah dengan pergerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila anak tu susah, mai minta pembantu, Nabi pi rumah anak dan menantu. Nabi kata, mau tak aku ajar satu zikir lebih besar daripada apa yang kamu minta. Nabi tak bagi harta. Nabi nak keluarga dia jadi ketua-ketua dalam syurga. Sebab tu keluarga Nabi ini jadi ketua-ketua dalam syurga. Walaupun Rasulullah jutawan besar, harta Nabi dapat banyak orang bagi, tapi dia tak bagi dekat anak isteri. Isteri Nabi semua macam tu juga kehidupannya. Kesemua ke 11.
isteri Nabi kesemua 11-11, begitu kehidupan mereka. Harta yang ada hari ini, untuk hari ini saja. Bahkan tak lebih tepung itu untuk esok hari. Tak ada. Tepung lebih untuk esok hari tak ada dalam kesemua rumah isteri Nabi. Kerana apa? Sebab Nabi nak pastikan kesemua ahli keluarganya tidak terikat dengan dunia. Lalu Nabi pun ajar kepada Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali, zikir yang saya duk sebut pagi petang tu, yang saya kata banyak, ada ribu-ribu kan. Yang tu kita tak masuk dalam ni sebab terlalu banyak, iaitu sebelum tidur Nabi kata baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Ulama pun hurai berpuluh-puluh muka surat tentang zikir ini. Berpuluh-puluh muka surat. Saya hurai satu je, tuan-tuan dengar. Antara kelebihan zikir Fatimah ini ialah sesiapa yang mengamalkannya pada malam hari, esok dia bangun dalam keadaan insya-Allah sihat dan kuat, segar. Dia ada banyak tenaga, walaupun malam tu 3 jam saja tidur, 4 jam saja tidur. Dia diberikan kecergasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni zikir ni. Orang ulama sebut zikir Fatimah. Zikir apa? Sebelum tidur Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Kata Sayyidina Ali, aku tidak meninggalkannya sampai akhir hayatku. Orang tanya Sayyidina Ali, pada malam peperangan terbesar Siffin, ada satu perang, Sayyidina Ali lead, nama perang Siffin, perang besar. Orang tanya, wahai Amirul Mukminin, malam perang kamu baca tak zikir tu? Orang teringat, kamu baca tak zikir yang Nabi ajar? Dia kata, walaupun malam itu aku tak tinggalkan. 33 Subhanallah, 33 Alhamdulillah, 34 Allahu Akbar. InsyaAllah esok bangun dalam keadaan yang segar. Allah Ta'ala bagi kekuatan jasmani, kekuatan fizikal dia untuk kehidupan seharian ni. Itu antara huraian berpuluh-puluh muka surat daripada para ulama. Nombor 2, kehebatan doa orang-orang yang dikurniakan, ditentukan fakir dan miskin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kehebatan berdoa. Nabi sebut, tengok hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, iaitu ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Nabi kata, nak tengok ada ahli syurga, nak tahu tak sifat ahli syurga? Nabi pun sebut, kullu dha'ifin mutadha'ifin law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Nabi tanya, nak tahu tak sifat utama ahli syurga? Kullu dha'ifin mutadha'ifin, setiap orang yang dipandang remeh oleh penduduk setempat, setiap orang yang tidak dipandang langsung oleh penduduk setempat, setiap orang dha'ifin mutadha'ifin, orang yang tawadhu', lepas tu dipandang tak ada nilai oleh penduduk setempat. Dia tak bangga diri, dia tawadhu', kemudian dia tidak sombong, dia tidak angkuh, tidak dipandang oleh penduduk setempat, tetapi Allah pandang dia. Tuan-tuan, ada di kalangan kita tak ada siapa pandang. Rupa-rupanya dia waliullah, kekasih Allah. Nabi kata orang-orang susah ni, yang tidak dipandang oleh penduduk setempat pun, lau aqsama 'ala Allahi la abarrah, kalau dia minta dengan Allah, Allah makbul. Yang ni rahsia kenapa para sahabat suka bantu orang susah, termasuk Nabi SAW. Mereka sangat mendampingi orang susah kerana ramai di kalangan orang susah
doanya makbul di sisi Allah. Angkat laju. Tajam doanya, pantas doanya. Siapa sebut? Nabi SAW. Tapi orang susah yang beriman, yang soleh. Orang susah yang jaga semayang 5 waktu. Dia susah dan dia jaga batas pergaulan dia. Dia susah, dia jaga aurat dia. Dia susah tapi dia jaga hak suami, hak isteri dan anak-anak dia. Yang ni sangat tajam doanya, kata Nabi SAW. Nombor 3. Orang miskin yang beriman dengan orang kaya yang beriman, siapa masuk syurga dulu? Ni kalau ada orang tanya. Nabi jawab. Kata Nabi SAW, yadkhulu fuqara'ul mu'mininal jannah qabla al-aghniya binisfi yawmin 500 amin. Orang miskin yang beriman dengan orang kaya yang beriman, yang masuk syurga dulu orang miskin yang beriman. Berapa jarak masa? Nabi sebut. Berapa jarak masa? 2 orang kawan rapat. Satu kaya, gaji 30,000, 40,000 sebulan. Satu susah, 1,500 sebulan. Yang kaya ni beriman, yang miskin pun beriman. Sama-sama qiyamul lail, sama-sama puasa sunat, sama-sama baca Quran, sama-sama pi mengaji, pi belajar fardu ain. Bila si kaya ni meninggal, si miskin pun meninggal. Dua-dua orang baik. Nabi kata hak miskin masuk syurga dulu. Beza tak lama sangat, setengah hari saja, setengah hari akhirat. Kata para ulama, setengah hari akhirat tu lebih kurang 500 tahun dunia. Sebab sehari akhirat 1000 tahun dunia. Sehari akhirat 1000 tahun dunia, tak faham. Okey, lah ni di dunia sehari berapa jam? 24 jam. Sehari di akhirat berapa jam? 1000 tahun. Nak habis sehari di akhirat 1000 tahun, nak habis sehari. Dia punya panjang sehari. Miskin yang beriman, orang kaya yang beriman, siapa masuk syurga dulu? Miskin yang beriman. Hak kaya tu pasal apa lambat? Hak kaya tu kata, aku disoal hartaku setiap sen yang diberikan oleh Allah. Mai mana duit tu dan ke mana aku belanjakan? Tuhan duk timbang seringgit tu. Satu. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati. Redha dengan apa yang Allah tentukan kat kita. Kaya boleh masuk syurga, miskin boleh masuk syurga. Sahabat-sahabat Nabi yang kaya, ramai ahli syurga. Sahabat-sahabat Nabi yang miskin pun ramai ahli syurga. Maksudnya kedudukan kita tidak dipandang oleh Allah berapa banyak berlian yang ada dalam almari rumah kita. Kedudukan kita di sisi Allah tidak dilihat berapa juta duit dalam KWSP kita. No, lebih-lebih lagi bila Nabi sendiri sebut yang paling ramai dalam syurga adalah kumpulan orang yang susah yang beriman. Susah yang beriman. Kemudian lagi 5 minit. Jadilah. 5 minit. Hari ni tak ada pula yang keluar pergi tandas. Ni geng kencing manis tak ada ni. Sagi saya sebut ada mangkit dandan merasa. Lalu macam tu lah. Saya ada 2 cerita, last kali. Kisah yang pertama, seorang sahabat namanya Julaibib, lelaki. Ni bukan nama coklat lah. Bukan nama gula-gula, bukan nama coklat. Ni nama sahabat. Tapi macam saya sebut tadi lah, kalau sebut
Abu Bakar As-Siddiq, semua kenal, satu dewan kenal. Tapi kalau kita sebut Uqbah ibn Amir, itu sahabat Nabi, kita tak kenal. Kalau sebut Julaibib, sahabat Nabi ni, nama Julaibib pun kita tak kenal. Apa kisah dia? Tengok bagaimana kedudukan dia di sisi Allah dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Julaibib ni sahabat, lelaki. Dia tak berkahwin lagi. Sebab apa tak berkahwin lagi? Sebab duk khidmat dengan Islam. Di Madinah, Julaibib ni tak ada keluarga. Tuan-tuan, tak ada keluarga. Hijrah pergi Madinah seorang. Selai sepinggang. Anak muda, selai sepinggang, tak ada keluarga. Khidmat dengan Islam, khidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah tak ada keluarga, tak apalah, miskin pula. Susah. Orang susah. Dah susah, tak apalah. Diceritakan oleh para sahabat, kana qasiran damiman. Apa dia? Julaibib ni kana qasiran damiman. Seorang sahabat yang pendek, kecil. No, kalau segak tu ramai jugalah, no. Nak buat menantu kan, tinggi elok, badan pun sadu. Zaman hari ni punya mak mentua, pak mentua lah. Julaibib ni pendek, lepas tu damim ni tuan-tuan, terjemahan dia rupa huduh. Tak ada rupa lah. Tak ada rupa. Not a good looking man. Tak ada rupa. Tengok tu tak ada siapa mau buat menantu. Tak ada keluarga, miskin, tetapi disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kedudukan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab apa? Seorang pemuda yang soleh, beriman, banyak ibadatnya. Ni Julaibib. Keluarga tak ada, harta tak ada, pekerjaan tak ada, rupa tak ada, semua duduk kat dia. Satu hari Nabi pun kata, wahai Julaibib, aku akan nikahkan kamu dengan salah seorang wanita Ansar. Maksudnya Ansar ni wanita-wanita yang ramai yang segak. Wanita Ansar. Julaibib kata, ya Rasulullah, siapa yang akan terima peminangan itu? Tak ada siapa mau. Dia pun tahu, kata dia tak ada apa, dan dia pun tak minang orang. Tapi nak kahwin tak? Nak kahwin lah. Dia pun segan, keluarga tak ada, harta tak ada, rupa tak ada. Julaibib. Tetapi disayangi oleh Allah dan Rasulnya. Bila Nabi kata nak minang bagi pihak dia, Nabi pun pergi ke rumah, ada satu orang mai ke rumah Nabi. Nabi bagi tahu ke orang tu, aku nak nikahkan kamu dengan seseorang, dan nikahkan anak kamu dengan seseorang. Dia pun kata, boleh wahai Rasulullah. Siapa lelaki itu? Nabi pun sebut Julaibib. Bila sebut nama Julaibib, semua orang Madinah tahu, kenal Julaibib ni. Laki tu tak kata ya. Dia kata balik, nak sembang dengan mak dia, Ustaz. Betul tak selalu macam tu? Kalau laki-laki itu Uthman ibn Affan, kaya, ada rupa parah. Kalaulah lelaki itu adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas, kaya dan ada rupa paras, yang tu terus diterima. Lepas tu soleh pula kan. Tapi Julaibib ni orang kenal dia, budak baik, tapi tak ada apa terus. Kod motor A5 tak apa dah lama-lama. Motor A5 pun tak ada. Basikal pun tak ada, jalan kaki je. Ni bahasa nak faham lah. Jalan kaki je, pergi mayang Jumaat jalan kaki, pergi kedai tu jalan, berjalan je. Keluarga tak ada apa, tak ada. Bila Nabi kata, aku nak minang anak perempuan kamu untuk Julaibib, dia kata, hak ayah ni kata nak kena sembang dengan mak dia dulu kot. Balik sembang dengan isteri dia, bagi tahu dekat isteri dia, berbincanglah dua laki bini ni kat ruang tamu. Nabi minang anak kita untuk seseorang.
Hak isteri ni kata setuju. Tak ada dengar nama lagi, dah Nabi minang. Suami dia kata nanti zat dulu untuk Julaibib. Isteri dia pun kata tak ada orang lain ke? Ada bahasa Arab tu, saya tak tulis pula tuan ni kan. Hak perbualan tu dalam bahasa Arab. Lebih kurang macam tu lah, tak ada orang lain ke? Takkan Julaibib? Isteri dia ulang sekali lagi, tak ada orang lain ke? Takkan Julaibib? Saya tak setuju, kata si isteri tadi. Maka bangunlah si suami tadi nak pergi bagi tahu dekat Nabi SAW. Bila dia nak keluar daripada rumah, si anak dara tak sat ni, zaman itu anak dara tadi, dia pun keluar daripada belakang tu. Dia dengar perbualan ibu dan ayah dia. Dia pun kata dekat mak dengan ayah dia, atarudduna ala rasulillahi amrah. Apakah mak dengan ayah nak tolak lamaran Rasulullah? Ni Nabi pilih pemuda ini, Nabi pilih. Kata wanita itu, ana aqbaluhu. Aku terima pinangan Nabi. Oi, nak cari mana no? Kita hak mai gaji 2,000 tak mau dah. Kerja mana ni? Kelang. Bapa ni 17 macam orang lain. Ish, tengok orang lain kot, tengok ada hak lain kot, tunggulah setahun 2 lagi. Tak mau. Mak dengan ayah tu nak ni dah, nak keluar dah. Anak dara tu keluar, atarudduna ala Rasulillah ya amrah. Apakah kalian gamak tolak pinangan Rasulullah? Dia kata aku terima pinangan itu. Dia beritahu kat mak dengan ayah dia. Dia pun bagi pujuk mak dengan ayah dia. Dia kata aku terima pinangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkahwinlah dua orang ni. Kahwin. Subhanallah. Tuan-tuan, berkahwinlah Julaibib dengan wanita Ansar ini. Hidup selepas beberapa bulan. Selepas beberapa bulan panggilan jihad berperang. Bukan berperang Mobile Legend tau. Hak ni berperang hak mati-mati tinggal dunia ni. Bukan PUBG punya perang ni. Hak ni perang yang meninggalkan roh, mengeluarkan roh dari tubuh badan, perang. Lalu dipanggillah panggilan jihad, dan menyertai jihad ni tuan-tuan selalunya orang-orang yang benar-benar kuat. No? Saya baru balik Syria baru-baru ni. Baru ya, seminggu kot. Ke 2 minggu dah. Mana ni, lepas mai dah. Baru balik kan. Saya jumpa orang-orang yang menyertai perang dan orang-orang yang tidak menyertai perang. No? Yang menyertai, bukan saya pergi perang, pergi sembang lah. Yang mana tak sertai perang tu dia berkata malu, kan? Malu. Tuan-tuan, perang, saya sembang dengan satu orang tu, anak saudara dia, pak saudara dia, semua syuhada. Dia tunjuk gambar ni, semua syuhada. Dah syuhada sebab lebih, hampir 1 juta syuhada di Syria. Kawan rapat saya, keluarga angkat saya pergi cari baru ni syahid. Anas Jum'ah, rahimahullah, mati syahid. Dia berkata dah dibawa, kemudian mati syahid. Saya pergi cari kan, kawan-kawan rapat, keluarga angkat saya. Jadi sembang lah. Bukan senang nak mati syahid sebab nak keluar daripada rumah, duduk teringat duit ada juta tu, takkan nak keluar. Bukan pergi lawan tembak, apa dia orang main tu, orang nak main tembak hari ni. Kena tak sakit tu lah. Pinball. Ini bukan pergi lawan pinball. Hak ni kena tembak, pecah kepala. Nak keluar ke? Kereta ada 3 biji. Nak keluar ke? Duit ada 800,000. Tak keluar. Pergi mati syahid. Tinggal anak, tinggal isteri, tinggal rumah selama-lamanya. Saya jumpa dengan orang-orang yang tak sertai perang ni. Dia berkata kami menyesal. Dia tunjuk gambar anak-anak saudara dia mati syahid. Apabila dipanggil seruan jihad, Julaibib turut serta ketika itu. Dia masuk peperangan itu. Kemudian habis perang, selesai perang, orang pun himpunkan jenazah-jenazah syuhada. Kelihatan Rasulullah mencari seseorang. Semua sahabat cari ahli keluarga, cari sekian. Nabi pun tanya, tafqiduna syai'an, atafqiduna ahadan, atafqiduna ahadan. Hampa duk cari siapa? Cari ini, jumpa. Ya Rasulullah, jumpa sekian-sekian. Kami cari sekian, jumpa dah sekian-sekian.
Man tafqidu ya Rasulullah, siapa yang kamu cari wahai pesuruh Allah? Bayang, Nabi cari. Nabi kata afqidu Julaibib, aku sedang mencari Julaibib. Ni seumur hidup nama ni kali pertama terdengar. Aku mencari Julaibib. Sahabat semua cari sebab Nabi sedang mencari Julaibib. Akhirnya jumpa Julaibib terlentang di atas tanah, telah pun mati syahid. Dia baru berperang dan membunuh 7 pihak musuh, 7 orang. Mereka panggil, ya Rasulullah, huna Julaibib, wahai pesuruh Allah, ni ada Julaibib, kami jumpa. Qatala sab'an faqataluhu, dia berperang dan bertempur dengan 7 pasukan tentera. Lalu dia bunuh mereka dan mereka membunuh dia, mati semua. Dia pun syahid, 7 orang tu pun mati, tentera kufar. Nabi pun duduk, Nabi meribanya di atas lengannya. Kata para sahabat, kami tidak nampak ribaan yang lebih mulia dari ribaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun menangis, Nabi pun riba Julaibib. Nabi kata, hadza qatala sab'atan, lelaki ini membunuh 7 musuh Allah, wa qataluhu, kemudian kesemua mereka membunuhnya. Hadza minni wa ana minhu, dia ni daripada aku daripadanya. Sampai macam tu Nabi ucap. Nak abang kata rapat. Nak abang katanya Nabi dengan Julaibib itu, kata para ulama, di dalam syurga bersebelahan. Sehingga Nabi menuturkan hadza minni wa ana minhu, dia ini daripada aku daripadanya. Sambil-sambil sahabat pun korek liang lahat, Nabi meletakkan jenazah Julaibib di atas lengannya. Ma lahu sarirun, kata para sahabat, illa sa'idai rasul, kedua-dua lengan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan dalam Islam. Tak ada apa, Julaibib ni tak ada apa. Keluarga tak ada, pekerjaan tak ada, rumah tak ada, harta RM15 pun tak ada, rupa parah tak ada, tapi ada iman sehingga Allah dan Rasul mencintainya. Akhirnya mati syahid. Suami yang mati syahid, suami ahli syurga, yang isteri yang mendahulukan akhirat tu, bukan senang, no? Mendahulukan akhlak dan iman dalam ni zaman Rasulullah tu banyaklah. Zaman itu dipilih sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa sekadar tu dulu untuk ceramah pada pagi ini, berkaitan dengan apa yang ditentukan oleh Allah SWT dalam kehidupan kita. Di antara banyaknya harta perlu disalurkan kepada zakat orang-orang susah, dan kurangnya harta perlu kepada redha dan sabar, yang akhirnya nanti dalam syurga semua orang kaya. Dalam syurga semua orang jutawan. Ada satu chapter dalam ni, saya masukkan dalam buku syurga ni, semua orang jutawan. Semua ahli syurga adalah raja. Dalam syurga ada pengemis, tak ada. Dalam syurga semua adalah jutawan dan raja. Di dunia ni ada susah, ada kaya, ada terkenal, ada tak ada siapa kenal. Dalam syurga semua ahli syurga adalah jutawan, kesemua mereka adalah raja. Semoga Allah SWT menjadikan majlis kita pada pagi ini majlis yang barakah. Amin. Semoga Allah SWT menjadikan majlis kita, semua yang hadir, semua yang mendengar, di kalangan mereka yang diampunkan oleh Allah SWT. Amin. Dan semoga Allah SWT menganugerahkan kepada saya dan kita semua syurga Firdaus tanpa hisab dan azab. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.